Okey, hai, selamat sejahtera. Saya Cikgu Uin. Hari ini saya akan mengulas ataupun mengajar topik 6.1 sifat asid dan alkali. Ini sains tingkatan 2. Okey, tanpa membuang masa, saya akan sharekan skrin. Okey, ini lembaran kerja yang saya buat. Tak ada jawapan lagi ya. Jadi kita sama-sama, okey, video ini agak panjang sikit. Sebab saya nak guna masa sikit untuk buat sama-sama lembaran kerja ini dengan awak. Okey. Jadi 6.1 sifat alkali, asid dan alkali. Okey. Jadi asid berasal daripada perkataan Latin acidus. Maksudnya apa? Maksud acidus ialah masam. Okey. Saya guna warna merah lah. Bukan dia. Okey, ini asid masam. Manakala alkali berasal daripada perkataan Arab alkali yang bermaksud apa? Bermaksud abu tumbuhan. Okey, di sini ada beberapa contoh asid dan alkali lah. Okey, saya tunjukkan beberapa contoh asid. Okey, apa contoh asid? Dia ada, kita ada asid alamak. Kenapa macam ni? Okey. Ini kita ada asid. Asid hidrofluoric asid sulfuric cuka. Okey, nama kadang-kadang dia ditambah dengan asid. Ini contoh asid lah. Contoh-contoh alkali. Dia ada apa? Alkali kita ada natrium, hydroxida. Okey, hydroxida ni awak kena tengok. Hydroxida ialah alkali. Confirm. Kalau awak nampak ada hydroxida, dia ialah alkali. Okey, selain daripada natrium hydroxida, kita ada apa? Air sabun. Okey, air sabun merupakan satu contoh alkali. Okey, sekarang kita tengok sifat-sifat asid dan alkali ya. Yang pertama, dia ada 5. Nilai pH, rasa, sifat menghakis, kesan terhadap litmus dan tindak balas terhadap logam. Nilai pH yang pertama. Untuk asid apa? Dia kurang daripada 7. Manakala untuk alkali, dia lebih daripada 7. Okey, untuk rasa, awak cuba tekan. Asid dia rasa apa? Asid dia rasa masam. Untuk alkali, dia rasa pahit. Contohlah cuka. Kalau kita minum cuka, kita akan rasa masam. Untuk alkali, contohnya air sabun. Kalau kita minum air sabun, jangan minum, contoh saja, terminumlah. Katalah bila mandi, terminum air sabun, kita akan rasa dia pahit. Okey, untuk sifat menghakis. Okey, untuk asid tu dia menghakis. Untuk alkali, dia pun menghakis. Kesan terhadap kertas litmus. Untuk asid, okey, dia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Ingat untuk asid dia tukar biru kepada merah. Tapi untuk alkali dia akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey? Ini kesan terhadap kertas litmus. Seterusnya, kita tengok tindak balas terhadap logam. Untuk asid, dia bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Manakala untuk alkali, macam mana? Dia tidak bertindak balas dengan logam. Okey, ini kelima-lima ini ialah sifat-sifat asid dan alkali. Okey, seterusnya kita tengok peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Okey. Untuk gambar ini dia suruh awak buat pemerhatian dan kesimpulan. Macam mana kita boleh buat? Okey. Macam ini kita kena buat macam betul-betul memerhati apa yang berlaku dekat sini gambar ini. Kita tengok gambar asid dulu. Okey. Ini ada asid etanoik. Okey. Tak ada air, dia tak ada air. Kertas litmus biru tidak berubah warna. Alamak. Tadi kan cakap kalau asid dia akan tukar jadi warna merah. Tetapi kenapa tidak berubah warna?
Nampak tak? Kalau sini ditambah dengan air, kertas litmus biru dia akan menjadi merah. Sama juga dengan alkali. Ini pepejal natrium hydroksida. Kenapa kita tahu benda ini ialah alkali? Sebab nama dia ada hidroksida. Ini alkali ya. Ini pepejal. Kertas litmus merah tidak berubah warna. Kan kalau alkali dia sepatutnya dia akan kertas litmus merah akan berubah warna menjadi biru. Tapi kenapa dia tak ubah warna? Tapi kalau kita tambah dengan air, nampak tak natrium hydroksida di dalam air, kertas litmus merah dia akan menjadi biru dengan air. Kenapa? Jadi pemerhatian macam mana kita nak jawab soalan ini? Pemerhatian merupakan apa yang kamu nampak. Okey. Kita boleh tulis tak macam ni? Kertas litmus berubah warna apabila asid dan alkali ditambah dengan alkali ditambah dengan air. Maksudnya kalau ada air, kertas litmus berubah warna. Jadi apakah kesimpulan yang awak boleh buat? Kesimpulan, conclusion dalam English. Kesimpulan ialah asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Okey, asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Jadi air sangat penting untuk menunjukkan peranan atau sifat-sifat asid dan alkali. Okey, seterusnya ini bahan berasid dan beralkali. Sebelum tu kita tanya soalan dulu. Bagaimanakah kita tahu sama ada satu bahan tu ialah neutral, bahan berasid ataupun bahan beralkali? Macam mana kita tahu? Tadi dah tahulah kita ambil litmus paper kan, kertas litmus. Ini jawapannya. Saya kata dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Seperti apa? Seperti kertas litmus, phenolphthalein dan sebagainya. Apakah maksud ini? Tak faham lagi kan? Okey, tak apa. Saya terangkan dengan lebih teliti. Okey, penunjuk ialah sejenis pewarna atau campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Perubahan warna yang diperhatikan dapat menunjukkan sama ada satu bahan tu ialah neutral, berasid dan beralkali. Macam mana kita boleh tahu? Okey, sebelum saya lengkapkan jadual ini, saya tunjukkan slide lah untuk senang kita orang faham. Okey, nampak tak ini? Ini ialah phenolphthalein. Okey, kedua-dua cecair di dalam tabung uji ini ialah phenolphthalein. Okey, saintis ini dia ambil sodium hydroxide NaOH ditambahkan di tabung uji ini. Sodium hydroxide ini asid atau alkali? Alkali kenapa? Dia ada hydroxide dalam BM panggil hidroksida. Lepas tu selepas dia tuang kat sini apa yang berlaku? Kita tengok. Okay. Macam mana? Next. Nampak tak dia jadi warna purple ataupun kita panggil warna merah jambu. Okey. Seterusnya dia ambil ni hydrochloric acid ataupun dalam BM panggil acid hydrochloric. Dia campur dengan sini. Di tabung uji sini, apa yang berlaku? Macam tak ada perubahan, tak ada color, tak ada warna. Jadi apa yang kamu boleh tulis dekat sini? Okey, maksudnya dengan phenolphthalein, asid tu dia tidak berwarna. Neutral tu dia pun tidak berwarna. Tetapi kalau ditambah dengan asid, dia akan menjadi warna merah jambu. Okey, ini contoh untuk phenolphthalein lah. Okey, kita buat yang senang dulu. Tadi kan kita kata dia ada kertas litmus biru. Kalau kertas litmus biru kita test dengan asid tu, dia akan macam mana? Dia akan menjadi warna merah. Untuk neutral, dia tak akan tukar warna sebab neutral. Dia akan kekal menjadi biru. Untuk alkali sebab memang kertas litmus biru dia tak akan ubah warna. Dia akan tetap menjadi
biru. Okey. Selepas itu kita tengok ini, kertas litmus merah. Okey, kalau kertas litmus merah kita campur dengan asid, macam mana? Dia asid memang merah kan? Okey, ini merah. Dia tak ada ubah warna. Untuk neutral, neutral dia tak akan menyebabkan kertas litmus untuk menukar warna. Jadi sini pun kekal menjadi merah. Tetapi untuk alkali, kalau kertas litmus merah digunakan untuk menguji alkali, dia akan tukar warna menjadi warna biru. Okey, seterusnya kita tengok penunjuk semesta. Okey, penunjuk semesta dia macam rainbow, macam pelangi. Okey, untuk asid dia akan menunjukkan warna merah. Okey, merah lepas tu kita panggil jingga, kuning, neutral dia akan tunjuk warna hijau. Untuk alkali dia akan semakin biru. Nah, ini macam pelangi. Okey, untuk penunjuk semesta. Kalau tak tahu tengok ini. Sini. Ini kalau untuk semakin berasid dia akan semakin merah. Neutral warna hijau. Semakin beralkali dia akan semakin biru. Okey, last untuk penunjuk metil jingga. Ni untuk asid dia warna merah, untuk neutral dia warna kuning, dan untuk alkali dia warna kuning juga. Okey. Jadi ini digunakan untuk tes satu bahan sama ada dia asid, neutral ataupun alkali. Ini kekuatan asid dan alkali ya. Okey, maksudnya kalau pH lagi rendah, bahan tersebut semakin berasid. Contoh kalau saya tes satu benda tu pH 1, dia sangat-sangat asid. Okey, kalau pH 6 dia asid, tapi dia asid tu kekuatan tu sikit saja. Okey. Sama juga dengan alkali lah, kalau pH 13 atau 14 dia memang sangat beralkali. Tapi kalau dia pH 8, 9 dia alkali tapi sedikit saja kekuatan dia. Okey, kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Jadi asid dan alkali banyak digunakan dalam kehidupan harian kita. Misalnya kita menggunakan apa yang berasid. Guna cuka kan? Biasanya kita guna cuka berasid dalam masakan, dan apa yang beralkali dalam pencucian makanan. Kita guna deterjen. Deterjen tu pahit asid alkali. Deterjen yang beralkali dalam pencucian makanan. Selain itu, asid dan asid dan alkali juga banyak digunakan dalam pelbagai sektor seperti ini, sektor pertanian, perindustrian dan perubatan. Okey, ini contoh-contoh asid lah. Okey, ini ialah apa? Ini asid tertarik. Ini cola. Ini minuman bergas. Ini contoh-contoh asid lah. Ini bateri. Bateri kereta. Bateri kereta ini dia guna apa? Asid sulfurik ya. Tadi punya cola, minuman bergas, dia guna asid juga. Ini kita panggil asid karbonik. Apakah ini? Ini ialah jeruk. Dalam jeruk tu kita ada cuka. Okey, seterusnya kita tengok ini alkali. Ini apa? Ini sabun mandi. Okey, ini baja. Baja semua ini alkali ya. Ini apa? Ini pil. Pil antacid. Dan lastly ini ialah deterjen. Ini semua bahan yang beralkali. Jadi untuk topik ini yang paling penting tu awak kena tahu, ini je lah untuk topik 6.1 sifat asid dan alkali. Jadi saya buat rumusan sikit. Okey. Firstly kita kena tahu 5 sifat asid dan alkali ini. Nilai pH, rasa, sifat menghakis, kesan terhadap kertas litmus dengan tindak balas terhadap logam. Seterusnya, kita kena tahu tanpa air, asid dan alkali tidak dapat menunjukkan sifatnya. Jadi kena ada air, mesti ada air. Lepas tu kita kena tahu bagaimana kita tahu sama ada satu bahan adalah neutral, bahan berasid ataupun bahan beralkali dengan menggunakan penunjuk-penunjuk. Color-color semua ini, warna-warna ini awak kena tahu lah. Yang paling common ialah kertas litmus. Okey, seterusnya awak
pergi juga hafal ini phenolphthalein. Ini penting. Okey. Jadi itu sahajalah untuk topik ini yang 6.1 sifat asid dan dan alkali. Harap-harap video ini dapat membantu awak dalam topik inilah. Jadi itu je lah. Bye bye.